Tidakkah rang undang-undang pindaan di depan kita ini pun sudah melanggar akta hasutan yang sedia ada? Apakah di saat kita menghapuskan imuniti raja-raja, kita, ahli-ahli parlimen, menambahkan pula imuniti kita? Siapakah yang lebih kebal hingga boleh melanggar undang-undang yang ada sesuka hatinya? Saya akui perlembagaan kita adalah ciptaan manusia yang tidak statik dan boleh berubah menurut peredaran masa. Namun, sebagai manusia bertamadun, kita juga mesti mempertahankan perjanjian yang telah kita buat. Kita tidak boleh mengubah apa-apa perjanjian menurut selera kita. Apatah lagi di pihak yang lain, mereka tidak bersedia merombak perjanjian itu. Kami akui, di pihak raja-raja sendiri mereka tidak boleh menyalahgunakan kedudukan mereka untuk melakukan apa sahaja sehingga menjejaskan martabat mereka sebagai pemelihara institusi itu dan juga sebagai ketua agama Islam. Kami juga sama sekali tidak boleh menerima perilaku mana-mana raja yang melakukan kesalahan sivil ataupun jenayah. Sesungguhnya pendapat kami ini tidak berbeza dengan pendapat orang lain dan pendapat umum. Namun begitu, kami merayu supaya ahli-ahli yang berhormat dapat membezakan antara individu raja dan institusi raja-raja. Jangan kerana kesalahan seorang dua individu raja, maka seluruh institusi hendak dirombak. Mari kita selesaikan masalah individu berkenaan dengan cara kita sendiri, iaitu cara orang Melayu mengikut adab Melayu. Ataupun mari kita fikirkan suatu mekanisme dalaman yang boleh memberi peluang kepada Majlis Raja-Raja Melayu membuktikan kesanggupan mereka memuliakan martabat institusi ini. Ini termasuk menurunkan mana-mana raja yang tidak berperilaku baik dari takhtanya. Setelah itu bawalah ia ke muka pengadilan sebagai rakyat biasa. Cadangan pindaan yang dibentang ini adalah terlalu drastik. Kita tidak perlu membunuh seekor lalat dengan menggunakan meriam besar. Pindaan perkara 1812 dan timbulnya perkara 181-3 bukan sekadar memungkiri perjanjian awal kita dengan raja-raja Melayu. Bahkan ia turut merombak falsafah asas perlembagaan negara kita. Penutup kepada karya besar ini bukan lagi disimpulkan dengan suatu simbol yang menjadi lambang kedaulatan raja-raja Melayu, tetapi diubah kepada suatu pernyataan yang di negara ini ada raja, tetapi raja kita tidak berdaulat lagi. Raja-raja Melayu kini boleh disaman, digari, dilokap dan dipenjarakan, tetapi boleh kembali ke istana dan menjadi raja. Bahkan perkara 1813 yang dicadangkan itu menurunkan martabat istana kepada sebuah banglo biasa yang boleh diserbu oleh pihak yang berkuasa pada bila-bila masa. Nampaknya rakyat biasa pun tidak diletakkan pada kedudukan serendah ini dalam perlembagaan negara. Cadangan pindaan kepada perkara 32.1 yang turut mencabut imuniti yang di-Pertuan Agong meletakkan ketua negara kita pada kedudukan yang amat janggal. Ia bertentangan dengan konsep universal yang selama ini diterima di seluruh dunia. Simbol negara yang berdaulat ialah ketua negaranya yang berdaulat. Simbol kedaulatan itu ialah pada imunitinya. Lihatlah di keliling kita, Presiden Singapura, Raja Thailand, Presiden Indonesia dan jauh sikit Presiden Amerika Syarikat. Semuanya diberikan imuniti oleh perlembagaan negara masing-masing. Kenapa hanya kita sahaja yang nampaknya ingin sangat berbeza daripada orang lain? Di negara kita tidak ada seorang raja Malaysia. Yang ada ialah raja-raja Melayu yang mendapat kedaulatan dari negeri masing-masing.
jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri-negeri dan kedaulatannya terkandung dalam perkara 71-1 Perlembagaan Persekutuan. Cadangan menghapuskan kedaulatan raja negeri-negeri kita adalah pencabulan kepada perjanjian asal Persekutuan Tanah Melayu. Kalau kita tidak menghormati perjanjian yang dibuat oleh orang sebelum kita, maka semua perjanjian kita hari ini juga boleh dilanggar oleh orang lain. Majlis Raja-Raja Melayu yang bersidang pada hari ini telah menyatakan pendiriannya menolak cadangan pindaan ini. Perkara 38-4 Perlembagaan Negara jelas menyebut tiada apa-apa undang-undang yang menyentuh secara langsung keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan dengan tiada persetujuan Majlis Raja-Raja. Meneruskan rancangan meminda perlembagaan ini jelas bertentangan dengan perkara tersebut, dan sebarang persetujuan kepada cadangan ini adalah mencabul Perlembagaan Persekutuan yang menjadi undang-undang terunggul di negara ini. Di negara ini, parlimen tidak unggul. Yang unggul ialah perlembagaan. Struktur parlimen kita pula mengandungi 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kini salah satu daripada komponen berkenaan telah menyatakan pendiriannya menolak cadangan ini menurut perkara 38-4. Apakah kita ingin bertindak melampaui struktur ini? Jangan kita meletakkan diri kita di atas perlembagaan atas alasan untuk membetulkan undang-undang. Sekiranya kita meneruskan juga rancangan meminda perlembagaan ini dengan membelakangkan Majlis Raja-Raja Melayu, kita bukan sekadar melanggar perkara 38-4, tetapi juga mencabul perkara 159-5 perlembagaan kita. Kalau hari ini kita melanggar perkara 159-5 untuk meminda perlembagaan yang menjejaskan kedaulatan raja-raja, besok tidak ada jaminan yang orang lain tidak boleh membuang kedudukan bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu dan juga hak kewarganegaraan orang bukan Melayu dari perlembagaan negara dengan cara yang sama. Semua perkara yang hendak dipinda ini boleh dibuat sekiranya mendapat persetujuan daripada Majlis Raja-Raja kita. Sekiranya mereka menolak, kita mesti akur kepada keputusan ini. Bagi orang-orang Melayu, kalau mereka sendiri tidak menghormati raja mereka, siapa lagi yang diharapkan berbuat demikian? Maka dengan itu, kami merayu kepada pihak kerajaan dan semua pihak, janganlah berkonfrontasi dengan raja-raja kita. Jangan tutup pintu perundingan. Berundinglah dengan mereka. Selesaikanlah masalah ini sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru kerana masa tetap ada. Raja-raja kita tidak ke mana-mana. Dan saya percaya mereka sentiasa membuka pintu perundingan. Rakyat tidak boleh menerima perbuatan menghina perlembagaan negara dan institusi Raja-Raja Melayu sebagaimana yang dilakukan hari ini. Ingin saya ingatkan kepada Dewan yang mulia ini, sebarang usaha yang mencabul keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang akhirnya akan membawa kepada kehancuran masyarakat dan negara kita. Dengan penjelasan ini, kami tidak lagi dapat mengambil bahagian seterusnya.